Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, lebih dahulu marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keizinan yang kurnianya pada hari ini kita menyambut hari kelahiran Baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasanya hari ini kita sambut jadi dengan apa yang dilakukan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tentang hari lahirnya, iaitu bila ditanya kenapa ya Rasulullah kamu berpuasa pada hari ini, maka jawab Baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab pada hari itu aku dilahirkan. Jadi dikias kepada hari dilahirkan itu, betul-betulan hari ini hari Khamis, ya, besok Jumaat. Jadi sunat kita puasa Khamis lagi dan puasa pada hari kelahiran Baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita rasa dengan datangnya Baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu rahmat yang kita terima, kerana Baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pesan, meninggalkan tujuh ajaran yang akhirnya akan membawa kita bertemu dengan Baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti. Dan apa yang kita harapkan dengan mengikuti Baginda sallallahu alaihi wasallam itu juga akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuba lari sedikit daripada fokus ustaz-ustaz lain apabila bercakap tentang Maulid Rasul. Ada ustaz-ustaz yang pandai berjanji, dia akan berjanjilah. Ada ustaz-ustaz yang suka malah-malah orang sambutan juga. Ada ustaz yang fokus tentang kelebihan Nabi. Jadi untuk mengelakkan ketinggalan di atas ceramah tadi, maka dalam setiap kali ceramah macam ni saya cuba lari sedikit daripada fokus biasa, tetapi masih berlegar dalam perkara yang dengan adanya Baginda sallallahu alaihi wasallam itu juga mendapat rahmat, masih berkait dalam tajuk yang sama supaya dapatlah diperbagaikan maklumat dari beliau. Tajuk saja yang saya beri dekat Rusia malam ini ialah 40 amalan yang Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut satu buah sejuta. Sebenarnya tuan-tuan, berbicara tentang syurga, berbicara tentang amalan, kalau tuan-tuan tanya saya 40 itu jadi ustaz, jawabnya tidak. Dalam pencarian saya yang sedikit, saya bertemunya 40. Dicari di kumpulan ini ada 80. Dicari di kumpulan ini ada 170,000. Dan pertanyaan ini juga orang ada 170,000 orang. Jadi daripada amalan yang begitu banyak, sebelum saya menyebut amalan-amalan tersebut setakat yang ada masa sebut dalam kuliah malam ini, ada beberapa mukadimah yang ingin saya nyatakan, ya, supaya kita faham dan dapat melakukan dengan betul. Pertama sekali, Baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita syurga itu adalah suatu perkara yang mahal. Jadi
tidak ada shortcut masuk syurga. Kalau teman-teman ada Ustaz, saya punya ada satu hadis Nabi sebut, hadis sahih, hadis sebut ada orang itu beramal dengan amalan ahli syurga, seolah-olah dia di syurga sehasta dengan. Kemudian dekat mati dia beramal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka. Aku pilih orang kedua, itu dia beramal dengan amalan ahli neraka, seolah-olah dia dalam neraka. Dekat mati dia tobat tu masuk syurga. Apa nak buat tu? Sebab tu aku dua di bawah mati tetap kalau tak terjadi itu sok salah. Kita bincang masalah tak ada orang boleh masuk syurga dengan tak buat apa. Kalau tak percaya ada orang yang kata tak payah buat apa boleh masuk syurga, maka tak percaya kepada Allah. Bukan saja sebut yang Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 108. Kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sahaja yang pasti akan masuk. Saya tak tahu lah kalau orang jumpa orang lain tak payah buat apa-apa syurga juga. Tentang cuba bagi orang lain pun tak dipaham akan mencari iman. Yang pertamanya dua syarat termasuk yang beriman, lepas tu buat. Beriman saja tak buat tak masuk. Buat saja tak beriman, oh bagus. Dia kena dua sekali, beriman dan Islam. Karena ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, ayat surah Al-Isra ayat 19, kata Allah, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Itu apa? Sesiapa yang inginkan akhirat, inginkan syurga, dan dia berusaha untuk masuk syurga itu, sampai dia beriman, tetap juga Allah mula tulis beriman dulu, pada usaha, pada usaha dulu, pada beriman lama, maka usahanya itu tidak sia-sia. Maksudnya kenapa? Jadi oleh kerana itu, contoh yang paling baik dalam mendapat syurga Rasulullah SAW. Nabi tidak cakap saja, Nabi beriman dan buat. Nabi beriman dan buat. Cuma yang berbangkit soalan pada malam ini, adakah kita kena buat semua Nabi buat? Jawab itu. Yang untuk masuk syurga itu kita kena buat. Tapi adakah kena buat semua? Jawab itu. Mana mungkin orang boleh buat apa yang Nabi buat? Kalau dia boleh buat apa yang Nabi buat, jadi Nabi dia. Maka tak perlu buat semua. Tapi apa yang kita kena buat dan banyak pilihan yang dia beri itu, buatlah sebanyak mungkin. Itu saja. Dan saya ada dalil kenapa tak perlu buat semua. Dan maksud perkataan semua di sini ialah yang syariat kata wajib itu kena buatlah. Yang wajib itu maksudnya amalan-amalan yang saya akan sebut yang Nabi janji syurga ni bukan semua yang disebut selaku itu kelima semua faktor. Sebabnya tidak ada sahabat yang buat semua masuk syurga juga. Tidak ada sahabat yang buat. Kalau kita fikir secara logiknya pun tak yang boleh buat apa. Misalnya Osman bin Affan masuk syurga sebab derma. Apa ini dia? Padahal dia derma. Lepas orang dia nak jadi kaya, dia tak ada masa ibadat banyak. Sebab kena nego banyak. Tapi dia boleh ibadat banyak. Jadi orang kaya masuk syurga, tapi dia orang miskin masuk syurga dengan kekayaan dia. Jadi ada contoh yang
supaya ianya jadi betul. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasih sekalian, maka sudah semestinya dalam soal ini orang yang akan kita contohi adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam tadi adalah contoh yang baik. Jadi contoh daripada baginda ini ada dua jenis contoh. Satu contoh mempercontohkan baginda, yang kedua contoh dengan baginda beritahu kepada orang lain dan kita ikut orang yang beritahu. Maka contoh itu bukan bermaksud apabila baginda sallallahu alaihi wasallam nak dibuat baru kita dengan contoh. Ada benda yang Nabi tak buat, tak ada suruh orang buat. Dia orang yang buat benda itu Nabi tak buat. Dia orang yang buat, maka orang tadi dapat masuk syurga. Maka kita kena contoh itu diperakui oleh Nabi atau oleh Nabi diberikan contoh dari Tuhan. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, apabila kita baca ayat Al-Kahfi dengan ayat Isra tadi, memperlihatkan kepada kita bahawa ada dua nizam kat sana. Ada dua benda yang disebut, iaitu beriman dan beramal. Jadi itu fahamlah kita bahawa dalam memilih amalan-amalan untuk masuk syurga, baginda sallallahu alaihi wasallam ajar melalui faham baginda terhadap Al-Quran tadi bahawa amalan yang tuan-tuan kena pilih, tuan-tuan tak boleh pilih salah satu, tapi ambil dua. Kalau tuan-tuan memilih salah satu, nanti akan ada orang yang ambil kesempatan. Jadi agama itu tak boleh ambil kesempatan dengan makna ambil yang mudah, tetapi agama itu perlu diambil secara yang disuruh. Tapi apa yang disuruh itu tidaklah di luar batas kemampuan manusia. Jadi ayat tadi menyebut beriman dan beramal soleh. Jadi pada makna beriman itu dapat disimpulkan beriman itu perkara yang berkait dengan ibadat kepada Allah. Satu lagi perkara yang berkait buat baik kepada manusia. Jadi tuan-tuan, orang-orang masuk syurga zaman Nabi ini, dia buat pun beribadat kepada Allah pun dia buat baik kepada manusia pun dia buat. Dan itulah yang ada pada Nabi itu. Nabi dia beribadat kepada Allah, dan waktu sama juga dia buat baik kepada manusia. Jadi kita tak ada pilihan, jangan nanti bila saya sembuh-sembuh tu tuan-tuan kopo-kopo anggota buat ni dia tak sebab aku nak kopo. Tak boleh begitu tuan-tuan. Dia tak boleh begitu. Dia tak boleh ambil kopo dia hanya tinggal kau jalan. Tapi kena ambil juga benda ataupun kategori amalan-amalan baik sesama manusia, kena ambil juga amalan-amalan baik dalam kategori ibadat. Ada ambil semua. Cuma dalam kategori ibadat itu dia banyak pilihan, ambillah mana yang tuan-tuan rasa mampu. Saya sendiri pun bila belajar tuan-tuan buat satu ribu buat. Kalau saya kata saya buat, tuan-tuan kata ni nak buat tuan-tuan nanti aku sebut pada saya nak buat. Tapi yang saya faham, pilihlah di sebelum ibadat beberapa hari nikah, pilihlah di sebelah sini beberapa. Okey lah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini, kata Allah, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Beruntunglah ataupun kuatlah orang yang balik ke akhirat, dia ada ujuk ataupun ada jawapan bila benar. Kata maksud tuan-tuan balik ke akhirat nanti berhadapan tolong mungkin masuk syurga membuatkan. Maka tuan-tuan kata, ya Allah, aku dengar aku sebut dalam surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatun firdaus. Disebut dalam surah Al-Isra, wa man
sebagian benda berkait dengan ibadah, sebagian benda yang baiknya dalam kategori buat baik kepada manusia. Maka aku ambilkan kau aku mampu. Lepas tu maka aku jalan kau suruh itu. Kalau ada jawapan macam tu, Tuhan kata dulu. Jangan dia kata dulu nak masuk syurga buat apa? Ada banyak apa ketika ada sebuah saksi. Mana ada cerita? Allah bukan Tuhan orang lain. Ada saksi di mana ada cerita. Buat masuk untuk buat. Jadi oleh kerana dia nak ada sengih-sengih semua yang musuh untuk masuk syurga, dia ada membuat dapat. Maka tinggal sekarang kita nak tahu nak buat apa. Sebab kalau kita tak tahu, kita tak silap buat. Ada orang tuan-tuan itu ingat dia buat baik dengan bos, dia boleh naik pangkat, tapi dia silap buat baik. Jangan naik pangkat. Dia baca buku Al-Ilmu dan Amrullah. Kalau kita suka bergurau dengan bos suka. Sedangkan bos baru nanti ini tak suka bergurau. Dia hidup bergurau sama nanti sekali bos tu kan terdemeng. Dua pagi tukar, juga ada komputer yang makan. Jadi nak buat betul. Dengan hanya orang kok kenal. Itu bagi dia sebab itu salah. Jadi dia yang kenal Allah itu Allah macam mana, bagaimana nak buat apa benda Allah. Sebab dia kan Rasulullah. Satu. Yang kedua kita tengok apa dia buat. Dia buat macam mana? Yang ketiganya kita tengok apa yang dia perlakukan orang lain yang buat dekat kita. Jadi kalau kita mungkin tak boleh nak ikut Nabi dengan rasanya tak termampu, kita carilah orang lain yang Nabi berlaku bahawa dia buat masuk syurga. Itu okey dah. Nanti berkatanya apa untuk ikut bilangnya tak ikut Nabi Muhammad. Benar Nabi Muhammad semaya sama pokok yang bergaul betul pada semaya patut. Tapi amalannya bila ada buat satu jalan berat dia itu lepas di semaya baca doa syahadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ja'alna minal tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Pada semaya sunnah dua rakaat. Cuma boleh. Jadi tak kira bila buat benda itu boleh masuk apa lagi. Paling kurang boleh jawab untuk sana. Paling kurang. Ada juga sebenarnya kalau di mahkamah dipanggil kes contoh. Kan tidak kebuat buat kes contoh. Dia bilang nak dibawa ke ini mahkamah kerajaan atau ini. Paling kurang. Boleh sini. Jadi paling kurang sebab Allah sebut itu lihat di kamar wajah jaman hanya ambain. Beruntunglah orang balik ke akhirat nanti Allah tanya dia boleh jawab. Boleh jawab. Kenapa kamu buat ini? Kenapa kamu buat ini? Kenapa kamu buat ini? Ya Allah, kami buat ini kerana kami tak begini. Dan itu begini. Atau begini. Maka rugi Allah sebut lihat rugi celaka. Orang balik ke akhirat kita tak menjawab. Jadi Allah Ta'ala ajar bagi orang sana dulu kenapa rasa tak ada bergerak lagi yang harus kita buat dan yang kita tahu dengan kita pilihkan setakat yang kita boleh. Apa sendiri bukan lama besar tak punya banyak buat apa-apa. Cuma mungkin smart sikit buat secara terpilih dan rasanya bersedia lah. Bila Allah tanya jawab setakat ilmu yang ada itu kita menghadapi. Yang asas perbincangannya pertama di surah Al-Kahfi. Jadi pasti disokong dengan surah Al-Isra. Maka kita membuat kesimpulan amalan-amalan yang membawa ke syurga itu ada dua kategori. Satu dalam bentuk ibadah, satu lagi dalam bentuk berbuat baik kepada manusia. Okey, bila kita tak faham itu, sebelum saya sebut amalan-amalan itu, saya nak sebut beberapa contoh orang kita tengok orang masuk syurga dia buat macam mana?
Cerita pertama, aku rasa cerita yang paling baik ialah cerita Abu Bakar. Dan Abu Bakar kan dia ketua Nabi. Kalau banyak tuan-tuan itu ketua Nabi, tuan-tuan pasti. Contoh ni lah yang saya nak tahu Abu Bakar itu kalau misalnya saya itu ketua Nabi, saya akan gunalah kedudukan saya sebab dia ni pengantar saya bukan tempat ayuh ni ayuh diriku tak boleh rekomen kalau anak elok tak syurga macam mana kau dah buat minggu biasa terangkan kita untuk tuang tu ni tak mesti minta atau projek-projek ni itu biasa. Abu Bakar dia tak ada model-model tuan. Dia masuk surga dengan dedikasi, bukan dedikasi. Dedikasi. Dia masuk surga kerana dia buat, dia orang tak boleh bertingkah. Oh, tu masuk surga sebab nak tunda. Masuk surga kerana dia buat. Dan sekarang dia orang tingkah-tingkah orang. Cerita Abu Bakar masuk surga ni clear. Nabi tak campur tangan. Memang Abu Bakar buat dan dia layak untuk masuk surga. Jadi bila kita dengar cerita itu, kita tak kata Abu Bakar boleh. Nabi itu kita nak kata dia kroni. Aku cerita pasal masuk surga pada patungan tubuh, pada waktu ada keistimewaan besar, aku nak masuk surga pada bapak tuanku. Membuat, masuk. Maka sebab itu aku declare, mau jadi orang surga ni sebab mau saya secara sama rata, siapa orang yang saya kamu tunggalku, mau kawan saya. Kalau orang Abu Bakar semua kita tahu, sama-sama perempuan aku, betul. Dua-dua lah. Omar pun awal tak dengar apa. Akhir sekali Omar kata, oh, ya dah lepas. Ngaku. Akhirnya ada sahih riwayat Abu Daud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi lepas sembahyang subuh, dia kata siapa-siapa tak kenal orang yang masuk syurga, dia ada 3 ciri. Wah, kuliah subuh lanjut tu tuan-tuan. Tak itu tuan-tuan. Dia nak sebut siapa? Nabi nak pun. Mana ada orang nak tidur semua? Jadi semua orang agak Nabi tunjuk aku. Nabi tunjuk aku lah. Maka Nabi kata, orang yang akan masuk syurga ciri dia ada 3. Pertama, siapa yang dah minyak kosong dan kosong pagi. Ini hukum apa itu? Siapa yang dah minyak kosong dan minyak kosong. Omar kata, ya Rasulullah. Maka Nabi kata, engkau mana? Tak. Asal minyak tapi siapa mesti jadi itulah. Lupa. Jadi Omar kan dia nak kawin Abu Bakar. Dia tak tanya pada Abu Bakar tak ada. Langau dengan Abu Bakar jawab. Minyak ada tapi siapa masjid jadi lepas dan hukum ni jadi kosong. Abu Bakar dia kata, ya Rasulullah, saya pernah berminyak kosong hari ini. Saya kosong. 1 kosong. Kalau dia kontrak terbuka tu tak bukan benda terus. Dia kata siapa? Lama-lama dia kata Abu Bakar sahaja. Dia kata, saya ni yang kosong. Dia kata, sampai 1 tahun. Lepas tu, ciri yang
Mungkin umur kami dulu sekilan ini itu. Maka Abu Bakar kata aku tersinggah umur kamu rakyat sekejap tengok dia sakit. 2-0. Jadi tak ada yang cepat. 2 lah Abu Bakar. Lepas itu baginda SAW pagi ini siapa yang dah bagi makan kepada orang miskin. Orang kata lagi. Jadi ingatkan dia tak sila 3-2-1 juga. Kata ya Rasulullah, awal sangat nego untuk berdoa untuk makan orang waktu. Bila aku buka kendang nego untuk baru makan orang. Tapi kata doa aku nak pagi ni. Orang ini kata orang tak doa tak lepas lah. Kau tiga-tiga ngaku. Kosong, jom dimakan orang, tidak. Nanti ada orang sakit, tidak makan orang. Aku makan, aku sesuatu. Kau lagi yang makan? Ya. Apa cerita kau? Kata dia, aku pergi rumah Rahman bin Auf. Dalam dia kau yang ada. Bila aku di rumah dia berlawan, ini dia bagilah beberapa pekor. Ini untuk aku makan. Tapi kan aku niat nak kosong. Maka sedekah kita untuk ayat yang ada 2 orang tanpa masjid itu. Jadi dia makan. Maka kata Nabi, soklah aku masuk surga. Oh, sampai. Untunglah Nabi ada saja tadi nak bersihkan api. Tapi tak sebut yang sampai. Dia kecil. Dan ada 3 tu. Kaya tak ada kata sebab muni ayuh Aisyah tu kata. Buat tak. Jadi kalau nak orang semulia Abu Bakar nak masuk surga nak buat. Tetap yang buat asal Abu masuk surga bahkan doa di luar saya Allah masuk surga. Muka Abu tu apa yang Abu buat dulu. Sadar begini kita buat. Tapi dalam apa yang dibuat oleh Abu Bakar tadi boleh dianalisis. Dia boleh dianalisis. Sebab bukan Abu Bakar dia yang nampak over surga tu jadi bila hadis tentang orang masuk surga itu beragam, maka kita analisis dan kita buat apa orang tadi buat, mana letak dalam banyak-banyak Allah Ta'ala support kita. Jadi sesuaikan kita. Okey, itu cerita yang pertama. Cerita kedua, cerita Osman nanti dia. Osman, kita semua tahu Osman cukup tua, dia buat macam mana. Siapa Nabi ni anak perempuan Nabi wafat, Nabi nekok soalan. Malah Nabi kata kalau anak nombor 2 aku ni mati dan aku ada 1000 orang lagi anak perempuan aku ni berapa orang. Itu apa? Tuan-tuan kalau aku anak perempuan 3 orang, 4 orang juga lelaki kahwin dengan anak 3 orang mati tak boleh nombor 2. Nabi nak berapa? Kalau Osman tuan-tuan pernah buat tak lagi bunuh orang sebab dia mana pernah pergi pegang orang pergi pegang bakar dia tak pergi dia sakit tak ada pegang dia tak ada bunuh orang. Mari dengan cerita dia boleh masuk surga. Masa kata semayang tak banyak bunuh orang je macam Nabi ni tahap malu kau Nabi. Nabi tak malu kau orang tua dia tak malu langsung. Satu hari tuan Nabi duduk rumah dia, sendok rumah dia nampak pada Nabi. Masuk rumah, Nabi tak tutup pada pintu. Nampak separuh pada pintu. Masuk Osman, Nabi tutup satu pada pintu. Orang kata aku ni Makkah tinggi lagi dari Osman sebab aku mentua. Osman tu natu. Muhammad tu natu. Tak ada begitu. Tapi kata dekat Osman aku malu lah sebab malaikat aku malu dengan ni. Nanti aku sebab menunggu. Bukan jadi malu orang. Dia tengok tak kita tak kenal Osman. Dia begitu. Jadi nak sebut je tuan-tuan. Untuk Osman ni kita semua tahu bahawa di akhir pemerintahan dia laku pemberontakan. Jadi
dia berlaku pemberontakan tadi, maka seorang sahabat Nabi yang bernama Sumamah bin Al-Qushairi, dia dapat tangkap dua orang pemberontak yang duduk atas suntuk istana khalifah. Tangkap waktu masuk dalam rumah, bawa jubah ikat rumah. Maka Uthman pun tanya dia, mu dua nak rumah, mu dapat tak dia ini masuk syurga? Berapa kali Nabi sokkan masuk syurga yang mu nak rumah? Mu tahu tak berapa kali yang dapat pengesahan masuk syurga? Kata Uthman 3 kali. 3 kali pula. Abu Bakar sekali ya. Aku dapat 3 kali biasa masuk syurga. Mu nak rumah? Buat dekat kau buat jangan sangat waktu yang nak buat tu. Maka waktu mula macam mula sampai ke Madinah kemarau panjang. Ada satu lagu namanya Bi'ru. Lagu tu hari Jumat. Oleh kerana tuan tujuan lagu setiap kali orang nak ambil air dia gunakan air. Jadi orang tak beli nak minum. Maka Nabi kata siapa beli lagu dan sedekahkan kepada orang Islam, dia pasti masuk syurga. Kata Uthman masa tu aku baru menego, bila aku dengar Nabi kata siapa beli lagu dan sedekah, maka dia masuk syurga. Aku dua syarikat, aku dua fokus. Bolehlah buat orang beli lagu. Dia beli lagu. Bila aku dah jadi milik lagu kita jadi milik aku beli jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku sebutkan lagu ini kepada beliau. Maka Nabi menyebut kata Uthman, kata dia wahai Uthman, kamu akan berada di sisi aku dalam syurga. Itu yang tak. Jadi tak ada supaya mana. Dia buat benda. Yang kedua, bila masjid Nabi dah tak muat orang ramai. Sebelum masjid Nabi itu ada tangkap lapar, pilih orang yang Nabi tak boleh nak keluarkan. Dan desakkan orang nak pergi ke masjid itu kan. Maka Nabi bersabda, siapa-siapa yang beriman sebelum masjid ini dan mewakafkannya untuk masjid, maka dia akan bersama dalam syurga. Kata Uthman, sekali lagi yang kedua syarikat. Mungkin syarikat yang enterprise. Dia jual syarikat. Dia jual habis semua barang niaga, dia beli tanah, dia beli tanah. Nabi tepukan ke Uthman, kata dia wahai Uthman, kamu akan bersama kita. Yang ketiga, kita semua tahu, Nabi kata sesiapa yang menyokong bantuan untuk tentera Islam yang nak pergi dalam peperangan Tabuk, maka dia akan bersama kita dalam syurga. Maka kata Uthman, masa itu aku dah kaya, aku tak boleh buat syarikat, aku tanggung separuh daripada kelengkapan gelap. Tiga kali. Dan dia tanya orang nak bunuh dia. Orang bunuh kan dia waktu itu kan dapat sop masuk syurga. Mungkin ada sop dia. Senyap kau yang pada tak. Jadi tak sebut dia kan cerita Uthman. Tapi masuk syurga di mana? Cinta Abu Bakar lain. Cinta mana tu tak dalam mana disebut apa cerita apa habis cerita ya. Cerita Abu Bakar, cerita perempuan yang dulu macam-macam cerita. Jadi apa yang boleh saya sebut dia nak tuan? Kita nak masuk syurga ni. Sudah pernah dibuat syarikat dan dia bukan satu benda yang main-main, dia serius. Maka sebab itu disebut innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesiapa yang beriman dan beramal soleh pasti dia akan masuk jannatul firdaus. Jadi nak masuk benda tu tadi kita sebutkan ada dua komponen yang perlu dibuat. Satu berbentuk ibadah, satu lagi berbentuk buat baik kepada manusia. Maka dalam inilah adalah amalan-amalan tersebut selain daripada amalan wajib yang perlu kita lakukan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan yang dikasih sekalian, itu dia punya intro bahawa orang nak masuk syurga dan memang dia buat. Saya tak jumpa lagi orang cerita-cerita yang disebut oleh para ulama. Apabila bercerita tentang orang nak masuk syurga, dia tradikan dengan hidup masuk syurga kononnya dengan rahmat Allah. Dia boleh masuk tanpa buat. Memang kita masuk dengan rahmat Allah, tapi untuk menggapai
Hadisnya hadis pada malam Isra dan Mi'raj. Lepas baginda sallallahu alaihi wasallam turun daripada Isra Mi'raj itu, baginda bertemu dengan Bilal. Maka baginda bertanya, wahai Bilal, kamu ada buat apa-apa amalan yang istimewa sehingga aku ingat bunyi syip-syip. Syip-syip ni selipan bola. Syip-syip ni macam-macam selipan bola. Ini selipan yang tak ada ikat di belakang. Jadi bila selipan tak ada ikat di belakang ini terjadi dia kepek. Yang orang jalan kita benar tak ada orang jalan dia seret kaki-kaki saja. Dia seret kaki kiri saja ada kepek. Itulah. Mungkin Nabi kenal tak sebab Bilal selalu dengan dia. Kata Nabi aku dengar pek selipan itu dan itu aku tahu maka Nabi kata bila aku duduk dengar tak ada buat apa yang kamu buat. Kata bila ada satu benda yang aku rasa selalu aku buat, iaitu bila aku berwudu, bila batal dari sembahyang aku akan terus berwudu. Maksudnya dia sentiasa hidup 24 jam dalam keadaan wudu. Sudah dia berwudu, kata bila aku bersembahyang sunat dua. Dan hadis itu hadis sahih. Bermaksud bila tak masuk syurga seperti Uthman. Bila nak beli pelanggan mana ada binti syurga. Mana ada duit. Tapi apa yang bila buat masuk syurga. Iaitu dia jaga wudu dia dan setiap kali lepas dia wudu dia sembahyang sunat dua. Jadi itu memang hadis sahih yang menyebut tentang hadis bila dan wudu dia. Jadi tuan-tuan catat itu satu benda tuan-tuan rasa boleh buat silakan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, cerita yang kedua ialah mengenai suka kepada surah Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Hadis ini daripada Anas bin Malik, di mana seorang sahabat mari mengaku tentang Tok Iman di Masjid Quba. Masjid Quba itu dekat Tok Iman ni macam orang gelar Tok Iman lah. Ada satu masjid dekat sini. Orang dia gelar Tok Iman, dia panggil Tok Iman waktu. Tok Iman masjid tuan-tuan tolak bagi menemani pada sahabat sedang hafiz Quran itu lebih kurang. Tok Iman sahabat masjid dia panggil Tok Iman waktu. Sebabnya kalau dia jadi Tok Iman dia tak tahu waktu tak kedua-kedua. Maghrib pun macam tu, isyak pun macam tu, subuh pun macam tu. Jadi jenis macam surah pendek tu nampaknya bukan Tok Iman tu yang sahabat Nabi, zaman Nabi tu ada dia panggil Tok Iman tu. Dia tak ada kejaran keluar. Jadi maknanya dia kata apa dia pilih Tok Iman, tak ada kejaran lain. Jadi maknanya kat sini mengaku ke Nabi, kata dia ya Rasulullah, Tok Iman Masjid Quba, kalau dia jadi imam, dia baca mana-mana ayat lepas setiap ayat tu dia baca keluar. Dia tak keluar saja. Dia baca ayat lain, tetapi ayat lain itu dulu secara mana keluar. Rakaat pertama keluar, rakaat kedua. Sembahyang maghrib pun begitu, subuh pun begitu, isyak. Jadi oleh kerana ada orang mengaku, Nabi pun bilang sahabat. Dia kata ada orang mengaku. Jadi cara Arab saya baca lagi itu. Dia kata dia mau mengaku kamu ni baca keluar apa jawapan? Kata dia itu ya Rasulullah. Aku tidak ada satu surah di dalam Al-Quran yang suka sangat baca lebih daripada surah Qul huwallahu ahad. Maka Nabi kata jika benarlah, jika benarlah apa yang kamu kata, maka kamu akan masuk syurga dengan sayang yang kamu kepada surah Al-Ikhlas. Macam jadi kita dapat jadi terima lepas bayar apa saja. Tidak tiga kali pun pada orang lain. Tapi kita